Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Mursaha subhanallazi sakhkhar lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulih bihi wa barik wa sallim. Allahumma anta laha wa la azumat farrijha bifadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pertamanya, Alhamdulillah, segala puji dan syukur bersama-sama kita rafak dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas pertemuan pada Yaumil Ahad, pada hari cuti ni tuan-tuan. Ya, walaupun ada setengah negeri seperti Johor, Kelantan, Kedah, Terengganu, hari ini merupakan hari bekerja. Tapi walaupun bagi setengah-setengah tuan-tuan yang duduk di Selangor dan negeri-negeri yang selain daripadanya tadi, boleh jadi hari ini merupakan hari cuti, walaupun work from home dan sebagainya. Namun mudah-mudahan tuan-tuan, biarlah yang cuti itu cuma zahirnya kita. Biarlah yang cuti itu semata-mata tubuhnya kita daripada keletihan dan sebagainya. Namun mudah-mudahan bukanlah cuti itu dinisbahkan kepada akalnya kita, dan bukanlah cuti itu dinisbahkan kepada rohaninya kita, dan bukanlah cuti itu dinisbahkan kepada ibadahnya kita, dan akhir sekali tuan-tuan, dan bukanlah cuti itu dinisbahkan kepada ilmunya kita. Jadi walaupun zahir kita bercuti pada hari Ahad ini, mudah-mudahan minda kita terus-menerus bekerja, amalan kita terus-menerus bekerja, rohani kita terus-menerus bekerja. Yang mudah-mudahan sebagaimana tuan-tuan ada impian dalam kehidupan duniawi, kenapa aku kena kerja keras? Kenapa aku kena kerja keras untuk mencapai sekian-sekian kehidupan? Maka ingat tuan-tuan, kenapa rohani kita pula kena kerja keras untuk mencapai satu impian yang begitu besar, iaitu mudah-mudahan kita bersama-sama dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersama-sama dalam kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita bersama-sama dalam ketaatan di samping Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan tuan-tuan, dengan usaha yang kita buat pada kehidupan duniawi ini, tak dapat tidak kita berjaya di dunia dan berjaya di akhirat. Baik. Yang pertama sekali saya nak ucapkan syukran jazilan khairan jazak, terima kasih kepada semua yang bersama kami dalam program semalam, program Mak Saya Dah Solat. Mak Saya Dah Solat. Bila habis program tuan-tuan, saya ni seronok pun ada, ketawa pun ada, tergelak pun ada. Sebab kami tengok gelagat anak-anak, yang anak-anak kalian seperti anak-anak kami. Cucu-cucu kalian seperti anak-anak kami. Anak saudara, anak sepupu kalian seperti mana anak saudara kami. Yang semalam seronok sangat tuan-tuan. Sebab kami semalam dalam program Mak Saya Dah Solat, kami ada buat beberapa game-game baru. Antaranya apa? Kita minta anak-anak hantar video menyanyi. Ustaz belajar solat hantar menyanyi ke? Tuan-tuan, hiburan untuk anak-anak supaya mereka tak stres. Sebab budak-budak ni bukan macam kita, kan? Kita ni tuan-tuan boleh beri penumpuan, tetapi anak-anak ni perlu diselitkan dengan hiburan serba sedikit. Dan bila tengok suruh anak-anak hantar video menyanyi, macam-macam gelagat dia orang menyanyi tuan-tuan. Tapi walau bagaimanapun, apa yang saya nak sampaikan ialah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Pada pagi ini, mereka ni tuan-tuan merupakan peranan kita. Mereka ini merupakan satu golongan yang perlu kita jaga, yang perlu kita didik daripada sekarang. Kerana apa yang ada sekarang, kita tengok 20-30 tahun dulu. Betul ke betul? Jadi cuba kita kaitkan dengan diri kita pada hari ini tuan-tuan. Di mana level yang aku berada sekarang adalah membuktikan siapa aku 10 tahun dulu.
Di mana level yang aku duduk sekarang menunjukkan siapa aku 20 tahun dulu. Betul ke betul? Jadi maknanya pencapaian yang kita berada sekarang membuktikan siapa aku 10 tahun dulu, 20 tahun dulu. Dan kalau kita nak twist perkataan ini kepada anak-anak kita, tuan-tuan, macam mana kita nak bentuk anak-anak kita 20 tahun daripada sekarang? Maka ni, daripada hari ni, pembentukan dia, pembentukan insaniah, pembentukan rohaniah, pembentukan diri bagi diri anak-anak ni, tuan-tuan, supaya dengan pembentukan yang baik, kita dapat menjadikan mereka itu anak-anak yang baik pada 20 tahun, 30 tahun yang akan datang. Terima kasih Mulyati, betul. Jadi maknanya sekarang ni, hari ni, dalam santapan rohani ni, walaupun fokus saya asalnya kepada anak-anak, sebab selepas daripada program mak saya dah solat, tuan-tuan nak tak saya bantu pula anak-anak tuan-tuan? Selepas daripada ni kita buat pula Camp Jawi. Camp Jawi ada macam mana satu program, kami nak bantu teknik yang mudah, macam mana mereka boleh belajar Jawi ke, celik Jawi ke, itu untuk akan datang lah. Cuma yang saya nak fokuskan pada pagi inilah santapan rohani, di mana level yang kita berada sekarang, di situlah membuktikan siapa kita 10 tahun lepas. Bagaimana kita nak faham ayat ini? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Maknanya antara ayat yang sering Allah Ta'ala nukil dalam Al-Quran, bagaimana orang-orang yang telah melihat kebesarannya Allah, kegarangannya Allah, syadidnya Allah dalam nak buat satu keputusan, maka ketika itu dalam Al-Quran Allah Ta'ala menukilkan berapa ramai yang minta nak patah balik dekat dunia walaupun sekejap. Ini ayat dia, yang perlu kita muhasabah. Berapa ramai yang minta dengan Allah, ya Allah, kami nak patah balik sekejap saja, ya Allah, nak buat taat. Kami nak patah balik dekat dunia, ya Allah, sekejap je nak sedekah. Ya Allah, kami nak patah balik sekejap je dekat dunia, ya Allah, kami nak nak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak beri makan. Ya Allah, kami nak patah balik sekejap je, ya Allah, dekat dunia. Untuk apa? Kami nak belajar balik. Ya Allah, kami nak patah balik sekejap saja dekat dunia. Supaya apa? Ya Allah, kami nak buat kebaikan balik, nak didik balik anak-anak dan sebagainya. Jadi perkara yang Allah Ta'ala nukilkan dalam Al-Quran ni, tuan-tuan, satu perkara yang bukan sahaja kita perlu muhasabah, bahkan perlu kita renung dengan renungan yang begitu tajam. Perlu kita renung dengan renungan yang begitu ikhlas daripada hati. Betul ke betul? Situasi ini berlaku pada kita sekarang. Kalaulah ditanya kepada diri kalian semua dan kepada saya sendiri, adakah kalau diberi peluang untuk patah balik 20 tahun dulu, tuan-tuan nak patah balik? Semua menjawab ya. Walaupun saya tahu tuan-tuan menjawab, tuan-tuan tak menjawab, dalam hati semua mengatakan ya. Ustaz, kalau diberi peluang nak patah balik 20 tahun lepas, 30 tahun lepas, semua rasa nak patah balik, semua nak buat the best, semua nak belajar balik, semua nak masuk pondok, semua nak sekolah, semua nak belajar rajin-rajin. Betul? Okey. Namunlah bagaimanapun, kita maklum perkara tu pasti takkan berlaku. Pasti takkan berlaku. Jadi kesimpulannya, cuba kita muhasabah. Bila mana semalam tuan-tuan beri peluang kepada anak-anak tuan-tuan untuk mereka belajar solat, tuan-tuan beri semangat kepada dia, walaupun ada yang mengelat, ialah budak-budak kan. Lepas tu pula bukan offline, online. Tengok je, kejap-kejap mak nak minum, dia pergi minum. Kejap-kejap mak nak makan, dia pun mak bawa lah makan. Mak sanggup tunggu ni. Mak sanggup tunggu. Sebab apa? Dia nak anak dia belajar, dia nak anak dia fokus, dia nak anak dia berjaya, dia nak anak dia boleh solat. Jadi cuba apa yang berlaku semalam tu, tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak belajarlah ilmu amik muhasabah, ataupun dipanggil ilmu kita muraqabah, daripada apa yang berlaku ke atas anak, kita belajar. Tuan-tuan, soalan saya yang kedua, kalaulah tuan-tuan menjadi seperti mereka sekarang, kalaulah tuan-tuan menjadi seperti mereka sekarang, bukan makna jadi budak, bukan. Maknanya, ya Allah, kalaulah anak aku diberi peluang ketika umur 10 tahun dah belajar bab solat,
agak-agak aku ni adakah masa terlambat walaupun umur aku sekarang ni 40 untuk aku belajar balik? Ni poin yang kedua. Cuba muhasabah istilah peluang. Saya ulang, poin nombor 2, boleh tulis di ruangan komen. Cuba tuan-tuan muhasabah istilah peluang. Dah? P-E-L-U-A-N-G. Peluang yang Allah Ta'ala anugerahkan. Sebab bukan semua anak-anak tuan-tuan yang Allah Ta'ala beri peluang. Dah? Jadi tengok muka anak-anak semalam seronok, happy belajar. Tuan-tuan maklum, kita nak patah balik pasti tidak. Itu dah benda jelas pada azali. Kita nak patah balik pasti tidak. Tapi pernah tak kita muhasabah? Ya Allah, sebagaimana kau beri peluang kepada anak-anak aku semalam belajar, dah, peluang ni ada ke tidak pada aku? Dan tak ada konsep terlambat tuan-tuan untuk belajar ilmu. Ni istilah pula poin nombor 3. Bila sebut peluang, apa yang saya nak beri faham kepada tuan-tuan, tak ada istilah terlambat untuk belajar ilmu. Walaupun hari ni tuan-tuan boleh compare semalam, anak aku 10 tahun dah kenal Ustaz Irwan, umur 8 tahun dah belajar dalam program Ustaz Irwan. Aku ni 50 tahun baru kenal. Dah? Adakah tuan-tuan merasa terlambat? Itu penafsiran yang kurang tepat. Penafsiran itu boleh membawa kepada hati tuan-tuan untuk lemah, longlai, lesu dan sebagainya. Dah? Walhal peluang ni dah, Allah Ta'ala boleh beri kepada sesiapa sahaja. Dah, Allah Ta'ala boleh beri kepada sesiapa sahaja. Aduh. Okey, dekat depan ada Roblox. Sekejap tuan-tuan. Dekat depan ada Roblox. Saya berhentikan live dulu. Tak apa, sekejap. Assalamualaikum. Terima kasih. Sama. Okey. Assalamualaikum. Sekejap. Berhenti dekat tepi. Lepas tu kita gantung balik. Okey, sambung. Baik tuan-tuan, minta maaf ada Roblox tadi. Baik, jadi sambung kembali. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Jadi apa saya nak bagi faham kepada tuan-tuan ialah, tuan-tuan ambil satu poin cukup. Hari ni saya nak sembang berkenaan poin ini. Sahabat-sahabat yang beriman dengan Nabi SAW, sahabat-sahabat yang mendapat hidayah, yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mereka memeluk agama Islam, untuk mereka belajar ilmu, belajar bab iman, belajar bab taat. Dah? Soalan saya, adakah kesemua as-sahabah yang beriman dengan Nabi ini semuanya remaja ataupun pemuda ataupun kanak-kanak? Tuan-tuan cuba jawab di ruangan komen. Cuba ambil poin ni hari ni sebagai untuk kita muhasabah. Dah? Sebagai kita muhasabah. Hari ni muhasabah bab ni cukup. Supaya bila tengok anak, ingat diri. Tengok diri, ingat anak. Cukup. Dah? Jangan kata anak tu beruntung. Pada satu segi, is okay. Cuma jangan kata anak tu beruntung. Allah, umur 10 tahun dah belajar solat daripada Ustaz Irwan. Aku ni dah umur 50. Tak ada. Tak ada istilah pula terlambat. Maka soalan saya ialah, adakah semua as-sahabah yang bertemu Nabi, beriman dengan Nabi, mengangkat syahadah dengan Nabi, sehingga wafat dalam keadaan Islam dan beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW, dah? Adakah mereka ni semua pemuda? Tidak.
Pelbagai umur tuan-tuan, betul. Terima kasih kepada siapa yang menjawab tadi. Fauziah, cuba muhasabah sejarah ni. Ada para sahabah yang muda. Sayyidina Ali karamallahu wajhahu waktu tu muda lagi. Ada yang tua, ada yang umur pertengahan tuan-tuan. Maknanya dalam bab hidayah, dalam bab hidayah, Allah Ta'ala nak beri ni kepada sesiapa pun Allah Ta'ala boleh beri. Muda ke, tua ke, yang dah yang dah uzur ke, yang baru nak merangkak ke, hidayah tu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling penting apa yang kita buat sekarang. Itu yang paling penting. Betul Ahmad Zarin, ramai yang dah dewasa. Ramai yang dah dewasa. Bermakna sirah satu benda yang tak dapat kita patah balik. Yang paling penting, apa manfaat yang kita boleh ambil daripada sirah ini? Apa manfaat yang kita boleh ambil daripada sirah ini? Bermakna kalaulah dengan umur menjadikan mereka sentiasa kufur kepada Allah, kalaulah dengan umur yang menjadikan mereka terus kufur kepada Allah Ta'ala. Ada para sahabah dah tua-tua baru jumpa Nabi. Semalam tuan-tuan ingat tak kita belajar dekat dalam kitab Haruman Rohani berkenaan 40 hadis Nabi berkenaan akhlak, di mana ada seorang di mana ada satu bani, puak Bani Qais. Puak Bani Qais. Mereka ni orang yang, puak Bani Qais ni, mereka ni golongan yang beriman bukan dengan dakwah Nabi, tapi dengan dakwah para as-sahabah. Dengan dakwah para as-sahabah. Sahabat pergi berdakwah, lepas tu mana-mana yang dapat dia tarik masuk Islam, dan mereka ini belajar, dan akhir sekali sampai satu masa mereka rindu nak jumpa Nabi. Mereka tahu Islam ni Nabi Muhammad yang bawa, tetapi para sahabat yang lain pergi berdagang. Macam Muaz bin Jabal pergi kepada Syria, untuk berdakwah dan sebagainya. Jadi apa yang kita melihat Bani Qais ni, tengok macam mana bila mana mereka datang terus peluk Nabi. Dah lah berdagang punya jauh, semata-mata nak pergi ke Madinah nak berjumpa Nabi. Melainkan ada seorang sahabat saja tuan-tuan. Dalam ramai-ramai ni ada seorang sahabat ni, dia sampai dekat Madinah, dia tak terus menerpa Nabi, tapi dia singgah mana-mana rumah sahabat yang lain untuk dia mandi, pakai baju, pakai wangi-wangian. Sebab apa? Sebab dia tahu aku akan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dia sampai je tuan-tuan, terus Nabi puji dia. Siapa nama dia? Asjaq ke Asjar, macam itulah. Bila dia sampai je, maka Nabi cerita pada sahabat lain, kau tengok dia ni. Dia ni lah yang Allah Ta'ala berikan pertamanya hilmah, lemah lembut. Lembut yang ada kat atas diri dia. Yang dia ni walaupun dia datang daripada jauh, dia terus tak pergi menerpa Nabi. Berbeza gerombolan yang lain, kumpulan lain semua terus sampai kat Madinah tak sabar dah. Mandi tidak terus pergi jumpa Nabi. Nabi tak salahkan mereka. Cuma Nabi nak mengasingkan. Ada satu orang ni daripada golongan ni, dia tak jumpa Nabi macam tu, dia mandi dulu. Sebab apa? Mana mungkin aku akan bertemu Nabi dalam keadaan berbau macam ni. Jelas. Kesimpulannya tuan-tuan, apa sirah yang kita boleh ambil? Mereka ni bukan golongan pemuda. Bukan golongan pemuda. Hidayah Allah Ta'ala ni luas, dan hidayah Allah Ta'ala ni meliputi bagi seluruh alam. Jadi bagi tuan-tuan yang melihat anak-anak semalam belajar, syukur, kita kena rasa beruntung. Anak-anak dah boleh belajar solat daripada kecil lagi. Dan bukanlah suatu kegagalan bagi tuan-tuan yang dah tua baru nak belajar. Tidak. Umur bukan halangan. Teruskan belajar. Teruskan belajar. Cuma belajar, ingat, dua. Pertama umumiyah, yang kedua khususiyah. Ada yang cara umum, ada cara khusus. Supaya kalau cara umum, maka pendekatannya, ilmunya, manfaatnya berbeza. Kalau cara khusus, ilmunya, manfaatnya, kesannya berbeza. Jadi apa yang tuan-tuan boleh muhasabah pada Yaumil Ahad ini ialah apa? Macam mana aku nak pertingkatkan lagi kualiti ilmu untuk belajar. Dan bila fikir balik para as-sahabah, ada yang tua dah beriman, baru beriman dengan Nabi. Ada yang pertengahan baru beriman dengan Nabi. Maka aku tak ada masalah. Allah Ta'ala boleh beri ilmu pada bila-bila masa selagi mana kita berkehendak.
Jelas ke jelas? Okey, baik. Jadi saya rasa madai pertemuan kita pada hari Yaumil Ahad ini tuan-tuan dengan tazkirah yang ringkas. Dan insya-Allah saya nak maklumkan kemungkinan hujung bulan ni 31 Ogos kita akan buat program celik Jawi. Celik Jawi. Betapa pentingnya celik Jawi ni tuan-tuan, pertama di situlah dah menentukan asal usul kita. Itulah asal usul kita. Dah, kita ni bermula dengan Jawi tuan-tuan. Dan Jawi itu berasal daripada huruf-huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha dan sebagainya. Jadi bermakna kalau anak-anak kita ni masih lagi tak boleh membaca Jawi dan menulis Jawi tuan-tuan, bermakna jangan sampai besok anak-anak kita lupa asal usul. Walaupun tuan-tuan juga, ala ustaz kami pun tak erti, belajarlah. Sebab tu poin dia ialah, adakah umur menjadi satu halangan untuk kalian berjaya? Tidak. Belajar. Dah? Jadi kami rasa kami nak buatlah satu, kalau tuan-tuan nak lah, untuk anak-anak tuan-tuan, untuk cucu tuan-tuan, dah? Program camp celik Jawi secara online. Dah? Kemungkinan kita akan buat pada 31 hari bulan kot. Kalau tuan-tuan rasa nak, tuan-tuan boleh tulis di ruangan komen untuk kami bantu dan sebagainya. Kami belum keluar lagi apa-apa maklumat, cuma sekadar saya fikir nak bantu tuan-tuan. Supaya apa? Kita kenal asal-usul kita, kenal hidup kita tuan-tuan. Mudah-mudahan dengan cara-cara mengenal asal-usul ini, sejarah ini akan membangkit kita semangat kewarganegaraan, dah, sebagai rakyat Malaysia, rakyat tanah Melayu. Dah, ni tanah Melayu, tanah Malaysia yang asal-usulnya tempat kita. Mudah kita berpijak di sini dan terus berjaya. Okey, jelas? Jadi ma'assalamah wa ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Khair.